Assalamualaikum, hai, saya Syuk. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, Santai Chill akan bawakan anda pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang kaki kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Alright. Seperti atas permintaan orang ramai ni, semua dah tahu, nama pun dah ada dekat tajuk. Ya. Kan? Tak lain tak bukan kita bersama Idah. Yes. Cerita Idah ni buat aku berdebar. Betul. Aku tak tahu sebab tertunggu-tunggu cerita yang baru kan. Sebab agak intens lah cerita pada Idah ni. Seronok kita dengar. Yes. Kita enjoy dengar. Yeah. Macam part 1 cincin pusaka. Yang part 2 pula Idah, dia punya kawan dia main Spirit of the Coin. So Yeah. first time kita dengar dalam Santai Chill. Jadi yang ketiga ni, apakah yang akan disampaikan oleh Idah? Kita menanti-nantikan daripada Idah sendiri. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada yang belum join kita punya Telegram, bolehlah join sekarang. Link disediakan di bahagian description. Dan kepada korang yang nak support lebih, bolehlah langgan kami 10 ringgit pula, RM5 sebulan. Murah. Yeah. Ingatkan 10 rumahnya RM5 je. Murah ni je. Murah je kan. Jadi Support lah guys. support guys, supaya kita boleh teruskan perjuangan ni, memberikan hiburan korang yang orang kata apa, berpanjangan kan? Yes. Tidak terhenti. Yang dah subscribe Santai Chill, kami ucapkan thank you so much. Dan untuk pengetahuan anda juga boleh follow kami di Instagram dan juga TikTok. So lepas ni kita mungkin akan adakan live di TikTok guys. So stay tune. Bantu kami capai 1000 follower. Followers. Sorry. Okay. Alright. Kita bersama Idah, mungkin ada yang pertama kali ni kan dengar cerita Idah. Jadi kita mungkin boleh minta Idah kenalkan diri lagi sekali, sebab mungkin ada pendengar baru ni kan. Okey Idah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalkan diri pada pendengar-pendengar yang baru? Ya, nama saya Ida, umur 19 tahun, dari Merlimau, Melaka. Itu dia, orang Melaka. Yes. Pada korang yang belum tengok lagi, boleh pergi dekat kita punya playlist, okey, dan boleh tengok part 1, part 2, barulah layan yang part 3 kan. Yeah. Okey Ida, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Sebelum ni kita dah memang request Ida untuk shoot. Memang nak ada shoot dah, tapi ada sedikit orang kata halangan lah kan. Perkara yang tidak diingini berlaku. Ya, betul. Okey, apa pun Ida, cerita yang pertama ni mengisahkan tentang apa? Okay, kisah yang pertama ni pasal keturunan keluarga saya belah ayah, tentang 7 sekawan pesilat. 7 sekawan pesilat ni Orang lain silat. macam kan. Bunyinya menarik. Tanpa membuang masa, kita dengarkan cerita yang pertama. Dipersilakan. Okey, cerita ni dalam keturunan ayah saya belah ayah lah. Kita orang memang setiap keturunan daripada keturunan pertama memang belajar silat. Dan silat ni memang kita orang akan diberi gelaran 7 sekawan. So macam saya salah satunya anak perempuan daripada cucu perempuan lah belah atuk saya yang nenek pertama. So kita orang memang akan menuntut ilmu silat ni lah. Memang sebagai wakil dalam keluarga.
benda ni mula-mula tak jadi masalah pun dalam keluarga kami. Tapi bila tok saya dia tak nak cucu-cucu dia ada yang lemah sangat, ada yang tak boleh lah kata nak turunkan ilmu silat kepada cucu-cucu dia. Jadi terpaksa ambil seorang lagi daripada orang luar, dan itu membuatkan masalah ni terjadi. Jadi saya anak nombor 7. Lepas tu ada sepupu saya yang lain, dan dalam 7 kawan silat yang keturunan saya yang ke-7 ni, saya seorang je perempuan, yang lain semua lelaki, dan seorang adalah orang luar. Jadi bila kita orang berlatih silat, ilmu silat ni tak semua yang dalam 7 kawan ni dapat sama. Dia ikut kemampuan masing-masing. Jadi bila ilmu tu tak sama yang diajarkan, yang orang luar yang datang menuntut ilmu sekali dalam 7 kawan ni, dia iri hati. Ada yang iri hati. Jadi tok saya memang dia kata, aku ambil kau untuk jadi cucu angkat aku untuk genapkan 7 kawan ni. Kau nak ikut, kita pulang pada kau tak nak dah. Okay. So bila benda ni tok saya dah cakap macam tu, bila arwah tok saya meninggal, tok uda saya tak tahu pasal benda ni. Jadi bila kita orang kan PKP sebelum-sebelum ni kan, so kita orang dah lama tak berlatih silat. Awal tahun ni bulan 1, kita orang kumpul balik 7 kawan lah untuk memulakan balik persilatan tu lah, sebab dah lama tinggal. Jadi kat sini jadinya masalah sebab diorang tahu saya lain daripada lain dan saya tidak suka. Jadi yang orang luar ni, saya panggil nama dia Abang Hijam lah. Abang Hijam ni, dia ni ada juga latar belakang keluarga dia lah, yang ada membela, yang menurun kepada keturunan juga. Jadi bila daripada keturunan dia jumpa dengan saya yang ada penjaga juga, benda jadi berlawan. Dan bila kita orang berkumpul, sekarang kita orang dah besar, jadi tok uda saya memang serahkan semuanya pada kita orang 7 kawan je lah untuk 7 orang ni untuk berlatih sendiri. Jadi bila kita orang berlatih sendiri, kita orang ni bila saya lawan dengan dia, kita bersilat ni ilmu kena keluarkan macam tu kan, untuk kita tunjukkan kita punya dah sampai tahap mana lah. Dan bila benda ni fizikal kita dan bercampur dengan penjaga kita pula, dia jadi emo. Saya jadi emo, dia pun jadi emo. Itu yang menyebabkan kita orang berlawan sampai kita orang tak sedar benda yang kita orang buat. Jadi benda tu membuatkan sebab setiap pesilat kita tahu kita ada keris kita masing-masing kan. Jadi kita orang tu memang ada keris kita orang masing-masing. Jadi keris tu pun ada juga penjaga dia. Bila kita bermain silat dengan keadaan emo dan ada sifat iri hati dan dendam dalam diri, dia jadi tak terkawal sangat-sangat, sampai menyebabkan pertumpahan darah lah yang boleh cakap dalam gelanggang silat kita orang time tu. Dan benda ni dia tak habis kat situ je. Bulan 2 kita orang jumpa balik dengan Tok Uda saya daripada Kedah datang balik kat Melaka. Dan dia nak kita orang semua kalau boleh jangan ada sifat dendam lah, sebab bila kita menuntut ilmu silat ni, bila ada perasaan dendam dan iri hati, dia membuatkan benda tu jadi lain tau, dan benda tu akan ikut emosi kita masing-masing. Jadi masa tu kita orang lepak dekat kebun arwah tok saya. Saya, Abang Izul, Syikin dengan Johan. Kita orang 4 orang je time tu. Sebab lagi 2 orang, Ijam dengan Abang Is, tak ada time tu.
Dan seorang lagi pula dekat Shah Alam. Okay. So kita orang tak dapat nak kena 7 orang lah. Jadi bila kita orang 4 orang, kita orang punya pendinding ni macam tak kuat. Jadi si Izam ni, dia memang tak puas hati dengan saya. Saya tak tahu kenapa tak puas hati dengan saya. Jadi bila once dia cakap aku nak dah mati, jadi penjaga dia yang daripada keturunan dia datang serang kita orang kat kebun time tu. So time tu kita orang mula eloklah duduk dekat pondok kebun tu kan. Lepas tu tiba-tiba pondok tu macam bergegar tau. Macam kena tolak daripada bawah. Lepas tu time tu Shikin memang dia dah takut sangat-sangat. Sebab tak tahu time tu kita orang empat hijab terbuka. Dan memang boleh cakap empat-empat hijab terbuka. Sebab kita orang boleh nampak macam-macam benda dekat kebun tu. Dia tahulah kebun kan memang nak pula waktu malam. Kita boleh nampak. Jadi time tu saya call Tok Uda. Sebab time tu Tok Uda ada dekat masjid, ada ceramah gitu. Lepas tu Tok Uda cakap lah, Ida dengan Johan tolong pagar pondok tu sekejap sampai Tok Uda sampai. Jangan keluar daripada pondok. Okay. So kita orang duduk kat pondok tu. Tapi time tu Johan dalam hati dia memang dah marah tau. Aku tahu ni kejam. Aku tahu sebab belaan family dia memang akan menyerupai tu kan. Dan benda tu menyerupai Ijam. So memang Johan memang tahulah itu daripada itu Ijam punya. Jadi bila dia marah, dia langkah keluar daripada pondok tu tau. Pondok kita orang duduk tadi. Jadi once dia langkah, pelinding tu dah hilang lah. Dah pecah. Yang tadi kita orang buat tu dah pecah. Jadi benda tu serang kita orang macam ni. Kita orang macam berada dalam satu tempat yang gelap dan kita orang dah dekat situ. Bukan lagi dekat, kita orang dah tak nampak lagi dah kebun ke pokok ke benda tak nampak dah. Gelap time tu. Dan masa tu saya cuba tarik Shikin sebab Shikin dia just ilmu silat dia memang paling bawah lah, tak paling bawah kita boleh cakap. Dan time tu Abang Is, saya ingat Abang Is. Jadi saya cuba nak sampai phone saya time tu dalam keadaan gelap sampai kita tak nampak apa-apa. Saya nak capai phone saya untuk call Abang Is. Sebab saya tahu Abang Is time tu dalam perjalanan ke situ. Sebab kalau kita orang 5 orang, bila nombor ganjil, kita akan jadi macam kuat sikit lah macam tu. Jadi bila saya nak capai phone saya, benda tu memang saya nampak benda tu menyerupai Ijam betul-betul sebelah saya. Dan dia tarik tangan saya dengan memang time tu memang saya terjatuh dengan kuat bawah sampai badan saya semua sakit lah macam. Dan bila time tu saya dengar Johan jerit, Tok Uda kat situ, kita kena pergi sana sekarang. And then kita orang macam kelang kabut berlari dalam gelap tu, dalam keadaan gelap tu kita orang berlari. Tapi kita nampak Tok Uda jauh kat depan. Tapi tak sampai-sampai. Dan time tu kita orang memang macam dah blank. Kita orang cuma duduk dalam 4 orang buat 4 penjuru macam tu. Kita orang duduk kat situ, kita orang tenangkan diri sekejap. Lepas tu Abang Johan dia azan kat situ. Dan masa tu barulah kita orang nampak balik jalan, kita orang nampak balik pokok-pokok kat kebun. Dan kita orang memang betul-betul ada kat hujung kebun arwah tok saya. Sepanjang kita orang berlari tadi, kita orang dalam keadaan gelap. Dan masa lepas Abang Johan azan, baru kita orang nampak dekat pokok macam tu. So itu adalah once kita orang tahu benda yang selama ni ganggu keluarga kita orang adalah daripada Ijam. Sebab benda tu menyerupai Ijam. Okay. Jadi lepas daripada kejadian tu,
minggu lepas masa first saya nak shoot untuk saya nak cerita konsisten kat Fantasy untuk part 1. Time tu malam tu benda tu datang dekat saya. Yang itulah sebenarnya kat hantu raya lah. Hantu raya milik keluarga dia lah, keluarga Idam. Dia datang kat saya, dia cakap, tuan aku bagi amaran dekat kau, jangan kau tuntut lagi ilmu silat ni. Dia marah kat saya. Time tu malam kot. Saya terjaga pukul 3 pagi. Dia benda tu ada kat sebelah katil saya. Lepas dia bagi amaran macam tu, saya terus keluar dari rumah. Saya saya duduk dekat depan tangga rumah arwah tu. Saya duduk. Saya bercakap, saya tunggu kat situ sekejap. Lepas tu saya nampak Ijam lalu naik motor. Ijam lalu dia paci saya je. Lepas tu dia pergi. Masa tu saya memang sebab kita orang ada live macam ni penutupan untuk kita orang tamat ilmu silat yang tahap sekarang ni lah. Jadi kena esok malam ni kita orang kena kumpul 7-7 untuk tamatkan lah untuk ni kan. Jadi esoknya tu bila kita orang kumpul 7 orang, Hijam datang kat kita orang sorang-sorang. Dia kata, aku minta maaf selama ni aku tersilap, aku terasa iri hati dengan korang gitu. Okey, saya ni muda lembut hati bila dia cakap macam tu. Saya maafkan dia. Terus saya ingat dia ni macam betul-betul lah nak berubah. Dah tak nak lagi hantar benda-benda tu, sihir tu dekat keluarga saya. Sebab bila dia hantar sihir tu dekat keluarga saya, kalau saya yang kena tak apa, kalau tok uda saya kena pun tak apa, tapi dia libatkan mak ayah saya. Dan mak ayah saya memang jenis ayah saya kira kuat lah, mak saya tak. Dia tak boleh. Jadi bila dia cakap macam tu, okey lah, aku maafkan kau. Kita pun dah lama daripada kecil untuk ilmu silat ni sama-sama 7 orang. Dan malam tu tok uda saya nak serahkan tongkat, satu tongkat dari saya ingat tongkat tu kayu apa, tapi tongkat tu siapa yang memiliki tongkat tu adalah pewaris ilmu silat. Ilmu silat tu yang dia punya ni lah kekuatan dia. Macam hang tua je buat Aleki yang kasturi kan dia 5, lepas tu dengan puteri 2 orang kan. So hang tua adalah yang paling kuat. So siapa yang terima tongkat tu adalah ketua lah, yang tertujuh. Dan tongkat tu Tok Uda berikan pada saya. Maksudnya saya adalah ketua antara 7 orang ni. Bila saya Tok Uda cakap saya yang layak terima benda tu, saya macam, Tok boleh tak serahkan benda ni pada yang lelaki, sebab saya perempuan. Saya takut saya tak boleh handle benda ni. Sebab saya dah ada 2 penjaga sebelum ni kan. Saya pernah cerita kat part 1 dengan part 2. Jadi kalau saya takut kalau saya terima ni, saya punya dalam saya tak dapat nak kawal diri dia. Lepas tu time tu Tok Uda saya cakap, dah Tok tahu kau boleh, dan kau adalah waris kuat untuk keluarga ni. Sebab saya tak tahu kenapa Tok Uda cakap macam tu, tapi saya rasa saya tak mampu. Dan bila Tok Uda saya cakap macam tu, saya macam, baiklah Tok, saya terima. Kalau Allah izinkan saya untuk benarkan saya untuk kekal tabah untuk jaga 3-3 ni, saya terima. Bila saya terima, malam tu kita orang macam berlatih biasa-biasa macam tu je lah, untuk biasakan balik berlatih silat macam tu. Dan Hijam masa tu dia kata, aku nak berlawan silat dengan kau, dengan saya. Lepas tu saya cakap, Hijam, malam ni aku nak rehat, bagi aku cool down sekejap. Lepas tu Hijam dia cakap, okey lah, aku nak lawan dengan kakak kau.
dia nak lawan dengan kakak saya. So dia lawan dengan kakak saya. Jadi dia lawan dengan kakak saya dan dia kalah. Sebab kakak saya memang hebat gila silat, cuma dia tak termasuk dalam 7 kawan kita orang ni. Dia yang biasalah macam tu. Jadi bila dia kalah, dia ambil keris dia yang kita keris yang memang ada penjaga untuk kita orang 7 orang ni, dia ambil dan dia tikam kakak saya di belakang. Macam mana? Dia tikam kakak saya di belakang. Macam apa, macam pusing silat macam tu kan. Ni baru betul tikam dia belakang ni. Ni Ya. Okay. Dia tikam. Dan bila dia tikam, dia macam apa, aku minta maaf, aku tak sengaja macam tu. Kenapa kau tak elak? Tadi ni kan masih lagi dalam gelanggang. Dan time tu kakak saya memang aktif gila. Memang darah dia memang keluar banyak daripada tikaman tu. Sebab kena tikaman keris kan. Jadi terus call ambulans, kakak saya dibawa ke hospital. Dan time tu saya memang nampak dia punya belaan dia memang ada dekat hujung kita orang punya gelanggang. Sebab gelanggang kita orang kena pagar. So benda luar tak boleh masuk. Lepas tu saya berani sendiri saya keluar daripada gelanggang. Saya panggil jam kau lawan dengan aku sekarang kat luar gelanggang ni. Saya nak lawan dengan dia kat luar gelanggang, tapi dia tak nak. Dia cakap aku nak balik. Lepas tu saya cakap time tu saya bingung orang saya cakap, kau dah tikam kat aku dan kau tak nak lawan dengan aku pula. Kau lawan sekarang, biar aku cedera. Kau dah cedera kakak aku tak terlibat dalam kita 7 orang kan. Saya bingung orang sangat time tu. Dan lepas tu dia cakap kau nak balik. Okay, dia balik. Lepas tu Tok Uda saya cakap, kau nak balik, kau balik, serahkan keris kau pada aku. Tok Uda saya minta balik keris 7 kawan kepada DPD lah. Dan time tu dia bagi keris tu, tapi dia campak dia keris tu ke belakang. Bila dia campak, maksud dia kurang hajar. Dan dia tak hormat dengan Tok Guru silat dia. Dan time tu Tok Uda saya ambil keris tu, dia gali tanah dan dia tanamkan keris tu dalam tanah. Maksudnya dalam 3 kawan dia dah mati. Itu yang benda yang saya faham lah. Maksudnya dalam 3 kawan kan tinggal 6. Sebab Ijam dah keluar. Bila once dia keluar, belaan daripada family dia menguasai dia sepenuhnya. Dan ilmu silat yang dia belajar selama ni, yang dia dah dalami, benda tu dah jadi salah lah macam tu kan. Sebab sebelum ni untuk tujuan melindungi diri, bertahankan diri. Jadi sekarang ni dia dah gunakan ilmu tu untuk balas dendam. Orang yang macam ni yang memang kita semua takut sangat. Sebab dia gunakan ilmu dia, kepandaian dia untuk balas dendam. Jadi sekarang saya akan cerita pula apa yang berlaku masa saya kemalangan daripada minggu lepas dan malam. Minggu lepas kita orang malam juga kita orang time tengah kemas-kemas rumah untuk tu sebab family nak datang, nak balik dalam tak jumpa. So kita orang time tu dalam rumah memang ramai. Ahli keluarga saya, suku papat saya semua ada. Dan kita orang time tu tengah duduk kat ruang tamu. Tiba-tiba kita orang memang dalam rumah semua boleh dengar, semua boleh nampak. Semua orang dengar bunyi hakar, bunyi benda menilai. Sampai ada family saya, suku saya kena rasuk, teriak. Bila benda tu jadi, saya tahu siapa yang hantar, siapa yang gelapkan dia. Dan saya tu Tok Uda saya cakap, jangan pergi sekarang dah. Jadi saya cakap dengan Tok Uda saya, habis Tok nak buat macam mana ni? Sebab saya tak nak family saya yang lain tahu apa yang jadi antara kita orang ni lah. Sebab yang lain semua tak tahu pasal benda ni. Even kakak saya pun sebenarnya tak tahu. Jadi time tu saya teringat
kakak saya seorang je kat hospital. Sebab kakak saya memang kena tahan buat lama macam tu. Jadi saya teringatkan dia. Saya bawa motor time tu. Memang fly laju gila lah. Kurang minyak habis-habis sampai kat hospital. Saya tengok kakak saya memang ada lah tidur dekat dia punya katil buat dia. Saya tak masuk ikut ke depan hospital. Saya panjat ikut tingkap. Sebab saya tahu kalau masuk ikut depan tak boleh masuk. Time tu memang tak siapa perasan saya masuk ikut tingkap hospital. Lepas tu bila setiap kakak saya okey, saya duduk dekat depan tu lah. Ingat macam kita duduk sini sekejap lah. Nanti esok pagi dah buka waktu gawat, terus jumpa kakak lah macam tu. Pintu yang tingkat hospital tu macam mana? Boleh gambarkan tak? Maksudnya macam mana keadaan tu? Dia rendah ke? Ya, hospital Jasin ni. Time tu kita untuk hospital Jasin lah. Dia dekat blok belakang. Kat situ memang tak ramai orang. Jadi kalau kita masuk ikut pintu ke ikut tingkat sliding door tu memang terbuka. Kat situ memang tak ramai orang, dia orang tak pasal. Jadi saya masuk ikut situ. Okay, jadi bilik kakak Aida aras berapa? 1 ke 2? Kalau saya aras 1 sebab time tu dia ni kan dia okey tu. Jadi saya duduk kat bawah sekejap lah, macam sekejap ambil angin macam tu. Bila saya masuk daripada tingkap tu balik, saya masuk balik, saya pergi balik kat kakak saya. Macam kakak saya tak ada kat situ. Di mana? So kakak saya tak ada dekat katil dia tadi. Tadi saya nampak dia berada dekat katil. Tapi sekarang tak ada. So bila macam tu kan, saya cuba cari kakak saya dekat situ lah, kat setiap ward tu. Saya rasa ada seorang makcik tu kot. Dia tahulah sengkita kakak saya kan. Dia cakap lah, cari keluarga awak ke? Keluarga awak tadi ada pergi dekat Tandan. So saya masuk kat Tandan. Saya tengok kakak saya kat situ. Benda tu kat belakang kakak saya. Dia pegang kakak saya ni. Time tu memang saya memang jemur gila lah. Saya cakap saya memang nak mati amun tu. Tak orang kita gila pula. Okay, dia pegang macam mana tu keadaan tu? Dia macam pegang bahu macam tu kan. Macam peluk kat bahu macam tu. Sebab dia tinggi. So dia peluk kakak saya kat bahu. Kakak saya mata pejam. Mungkin dia tidur time tu. Jadi bila saya tidur kan, saya baca ayat kursi 3 saya tarik kakak saya macam tu. Lepas tu kakak saya dia berjalan tapi mata dia pejam. Lepas tu saya tarik dia baring balik kat katil. Lepas tu saya call Abang Johan lah. Saya cakap, Abang Johan, Ijam ni dah mampau ni. Sampai semua orang pun nak kacau ni. Lepas tu Abang Johan cakap lah, Ida, kau tahu tak, Ijam tadi kemalangan. Lepas tu saya macam, dia kemalangan. Maksudnya ambulans daripada Hospital Jasin atau daripada Hospital Besar Melaka. Dia cakap Hospital Jasin. Lepas tu saya cakap lah, okey tak apa, saya tunggu. Dan lepas tu bila sampai ambulans yang bawa Ijam sampai, baru saya tahu sebenarnya yang selama ni datang yang dia tikam kakak saya tu, tu bukan Ijam. Tu bukan Ijam. Itu adalah belaan ayah dia yang dia suruh untuk menyampai Ijam dan datang kat kita orang. Jadi yang daripada awal tadi sampailah saya dapat call kemalangan, itu semua bukan Ijam. Ijam Ijam kena kurung dalam bilik dia oleh ayah dia. Apa motif bapak ada kurung dia? Motif bapak dia kurung dia sebenarnya
sebab bapak dia pun ada pemusuhan dan dendam lain juga lah daripada Tok Uda saya. Sebab bapak dia pun nak tuntut ilmu silat 7 kawan ni. Tapi sebabkan masa turunan ke-6 memang ahli keluarga saja. Jadi sebab tu bapak dia marah. Dan bila dia tahu anak dia terpilih untuk jadi 7 kawan silat ni, jadi dia nak gunakan anak dia ni untuk dia dapat ilmu tu dan dia salah gunakan ilmu tu. Itulah sebab dia. Okay, Ida seorang ke ada dengan siapa? Ada akak ni. Tengah buat apa? Menyapu ke? Tak, sebab saya kat surau ni. Jadi ni lah ada orang. Okay, faham. Okay lah. Tak risau ada bunyi pelik-pelik ni Ami Aduh. Tak. Alright. Tak. Sampai situlah maksudnya sekarang ni cerita ni baru lagi kan? Baru lagi dalam tahun ni je. Jadi apa ada tahu tak perkembangan Ijam sekarang dia buat apa? Maksudnya berdasarkan cerita ni. Ya. Yang saya tahulah Ijam dia sebab sekarang ni ayah dia saya tak tahu kat mana. Cuma Ijam sekarang ni ada dekat rumah tok saya. Sebab sekarang ni tok Uda saya yang jaga dia. Dan dia cakap selama dia kena kurung ayah dia tu, memang dia nak keluar daripada bilik tu tapi dia tak jumpa pintu. Ini aku rasa dikurung dalam ilmu lain lah kan. Berdasarkan ilmu yang bapak dia guna ni. Alright. Jadi Ida, selepas Ijam dia keluar daripada rumah tu, Ijam tak ada buat tak ada report ke polis, tak ada ke selepas dia dikurung tu? Tak ada, sebab benda ni bukan kita kalau nak buat report pun benda ni kita tak ada bukti yang kukuh sebab dia dah melibatkan ilmu lain kan, alam gaib semua. Jadi Tok Uda saya sendiri yang jumpa Ijam sebab masa tu datang kat rumah ayah dia nak cari dia, dan Tok Uda saya tepuk dekat tingkap tu dan dengar suara Ijam minta tolong. Sebab tu lah Tok Uda saya bawa Ijam duduk kat rumah Tok saya. Okey, tapi dia dah tikam kakak Ida tau. Jadi benda ni dia dah kes macam niat membunuh. Betul. Tak ada ke macam report yang tentang tu lah? Sebab time tu kita orang dalam gelangan silat. Jadi tu kita orang macam kira macam kemalangan yang tak disengajakan. Dan Tok Uda saya cakap benda ni pun tak payah nak besar-besarkan lah. So kita orang tutup kat situ tu. Ni dengan cerita Ida ni, yang pertama geram kan, yang kedua ni rasa macam Ijam kau kenapa Ijam? Apa yang kau sakit hati sangat? Kan? Bapak dia. Apa yang boleh cakap? Apa borek rintik ni? Bapak borek anak rintik. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Tapi itulah, ni sebenarnya hasad dengki daripada bapak Ijam sendiri. Jadi dia gunakan Ijam untuk membalas dendam ataupun menuntut ilmu daripada Tok Uda demi orang kata ilmu yang dia nak guna tu salah. Demi kegunaan diri sendiri. Mungkin juga Ijam masa tu dia memang dalam kawalan yang ayah dia punya ni kan, benda tu. Jadi terpaksa mungkin itu dia kata dia tak sengaja tu, mungkin dia cakap benda yang betul lah. Tapi aku tak tahulah, was-was agak sini sebab yalah benda ni niat nak pesongkan apa ni umatnya. Jadi aku tak tahulah sekarang ni siapa yang, adakah memang Ijam sendiri awal-awal dah sakit hati ataupun dari ayahnya sendiri yang menggunakan Ijam. Tapi aku kat sini nampak Ijam tak ada motif pun kenapa dia nak sakit hati dengan Ida. Betul. Kan? Sampai sekarang Ida tahu tak apa motif dia sakit hati? Yang sekarang ni lah saya tahu ayah dia yang sebenarnya tak puas hati dengan Tok Uda. Okey, yelah tu kan, macam mana seorang ayah ni tergamak nak buat macam ni kan. Bagi aku dah lah anak sendiri kan, kenapa sanggup buat benda macam ni? Aku macam geram lah. Ya, dia sebenarnya agak orang kata tak mustahil juga Syuk.
Sebab yalah benda-benda ilmu ni kan kita nak dapatkan dengan cara yang tak betul. So dia terpaksa gunakan cara macam ni. Sama juga macam kes merebut harta pusaka, merebut harta lain dia kan. Jadi tak kisahlah adik-beradik ke, mak ayah ke, diorang akan bertarung juga. Yalah, kalau dah soal-soal benda macam ni kan, dah tak ingat dah dara mara ke Dosa kan. pahala dah tak ingat Dah tak ingat. Satu cerita yang menarik, rasanya macam aku dah tak tahu nak tanya apa sangat ni, sebab ceritanya bagi aku dah serba lengkap. Complete. Sebab dari plot pertama sampai ke habis aku dapat ikut berimajinasi dalam cerita Idah ni. Kan. Cuma antaranya aku kagum juga dengan Idah ni sebab satu, masih lagi mengekalkan kita punya persilatan. Betul. Kan budak sekarang mungkinlah dia tak terdedah dengan perkara ni. Jadi bagi akulah silat ni satu warisan orang Melayu kita yang kita kena jaga, Kekalkan. sampai hari ni. Orang kata itu macam kita punya Harta lah, kita punya aset lah. Yang kedua, Idah ni dia seorang yang sabar. Betul. Ni bukan puji saja nak bagi kembang Idah. Berdasarkan penceritaan Idah, kita anggap macam tu lah. Kuatlah Idah seorang kuat. Kalau macam aku ni kan, kalau kakak sendiri kena tikam, Dah tak fikir apa lah. memang berdarah dia. Memang macam nyamuk aku tangkap sebelah berdarah. Itu aku buat. Memang Mati. sebelah. Memang mati dia. Tapi itulah kan, kita kalau ikut emosi mati. Betul lah, walaupun daripada Idah cakap tadi kan, dia walaupun dalam keadaan emosi, lepas tengok ada benda pegang kakak dia, walaupun dia rasa nak maki, tapi dia masih berfikiran waras. So dia baca ayat kursi. So betul lah, itulah kita kena kekal tenang dan fikirkan apakah langkah yang relevan untuk diatasi. Satu pengalaman yang menarik dan bagi aku, Mi, aku nak dengar cerita Idah lagi. Dah jadi macam caller tetap Aduh kan, aku pula yang minta kan. Jadi kalau korang minat, korang minta juga. Cumanya dah berapa minit Cik? 36. Okay. Masa agak Mencemburui. Jadi akan datang, aku yakinlah, mungkin Idah masih sudi untuk berkongsi bersama Santai Chill. Sudi tak Idah? Sedih je. Banyak lagi cerita sebenarnya. Banyak. Ini kita tak boleh lepaskan geng. Sebab aku suka Idah bercerita. Betul. Kan, satu orang kata nak bercerita ni, orang kata bukannya mudah lah. Nak susun cerita tu geng, nak bagi menarik supaya teratur dan kita boleh berimajinasi Dengan jelas. Bukan senang tau. Okay. Jadi kepada anda, terima kasih kerana bersama dengan Santai Chill pada malam ini. Kau ada apa-apa soalan lagi, Syuk? Mungkin aku nak Idah sendiri kan bagi kata-kata nasihat sebelum kita tamatkan sesi video kali ni. Nasihat saya lah, walaupun kita ni rasa sakit hati sebab kita ni tak sempurna. Jadi kadang-kadang kita rasa sakit hati, dendam, itu biasa. Cuma kita kena banyakkan istighfar, ingat balik pada Allah. Jadi dengan cara tu kita dapat tenangkan balik hati kita supaya kita tak bertindak di luar kawalan. Itulah pesan saya. Masya Allah, Mei. Masya Allah. Satu Tabarakallah. orang kata nasihat yang baik, intipati yang baik untuk kita sama-sama terapkan. Kan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Okay guys, macam biasa kalau korang nak lagi cerita daripada Idah, boleh drop komen kat bawah. Dan juga sebagai tanda sokongan kepada kami, jangan lupa like, share dan subscribe. Thank you so much. Jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.